Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil bin Irazi. Nombor pendaftaran saya adalah 04 DKM 20F1008. Hari ini saya akan menerangkan atau berbincang tentang perniagaan saya yang bernama Suribex. Dan ini adalah logo dia. Sebelum saya teruskan dengan ringkasan eksekutif, terlebih dahulu saya akan terangkan apa yang Suribex lakukan. Pertama sekali, Suribex ini merupakan sebuah perniagaan yang menjual kek, cookies dan lain-lain lagi. Dan yang paling penting, kami juga menerima tempahan kek. Contohnya untuk majlis perkahwinan ataupun majlis-majlis yang besar-besaran atau kecil-kecilan, dan kita menerima tempahan untuk kek sebegitu. Kita akan beralih ke latar belakang perniagaan. Dalam latar belakang perniagaan ini menceritakan secara detail tentang Suribex. Seperti yang anda lihat dalam jadual perniagaan tersebut, ia menceritakan tentang nama perniagaan, alamat perniagaan, nombor telefon perniagaan dan lain-lain lagi. Cuma yang saya nak highlightnya adalah modal perniagaan. Saya sejak kecil lagi saya sudah minat dengan bakery ni. So saya terbuka hati untuk melakukan penabungan, untuk menabung duit, dan sampai sekarang saya berjaya mengumpul sebanyak RM20,000. Tapi saya tidak lupa yang RM20,000 tu juga hasil daripada family juga yang telah bantu saya. Seterusnya 4.0 iaitu rancangan pentadbiran. Dan ini adalah carta organisasi saya. Saya sendiri sebagai pengurus, dan penghias kek saya Ahmad bin Abu, pembuat kek saya Surina binti Mohtar, dan terakhir pembuat roti iaitu Wan Nur Aminah binti Mahmud. Seterusnya 4.2, jadual spekulasi tugas. Saya sebagai pengurus akan menguruskan kewangan dan juga pentadbiran, berurusan dengan pembekal, melakukan publicity dalam media sosial seperti di Facebook dan juga Instagram, mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku laporan-laporan negatif berkaitan dengan operasi perniagaan. Seterusnya, membuat roti, of course memang kena buat roti. Memastikan menghasilkan roti yang sangat lembut supaya pelanggan dapat menikmati kelembutan roti tersebut. Yang ketiga, bertanggungjawab mengambil pesanan daripada pelanggan. Okey, pembuat kek pula membuat kek, memastikan bahan-bahan kek sentiasa ada. Dan terakhir, mengambil pesanan daripada pelanggan. Ni untuk bahagian kek, tadi untuk bahagian roti. Okey, yang terakhir iaitu penghias kek. Of course lah, menghias kek dan juga bertanggungjawab melakukan delivery kepada pelanggan. Kini kita berada di 4.3 iaitu kos pentadbiran. Di sini KWSP untuk majikan dikenakan sebanyak 13%, pekerja dikenakan sebanyak 7%. Okey, untuk jawatan pengurus dikenakan KWSP sebanyak RM150, perkeso RM12 dan menjadikannya jumlah sebanyak 162. Untuk jawatan lain seperti penghias kek, pembuat kek dan pembuat roti mempunyai gaji pokok sebanyak RM100,250, maafkan saya. Dan dikenakan KWSP majikan sebanyak 120, KWSP pekerja sebanyak 120 juga, dan dikenakan perkeso sebanyak RM10 dan menjadikannya jumlah sebanyak 1,500. Seterusnya 4.3.2 iaitu bentuk insentif pekerja. Pembayaran gaji lebih masa sebanyak RM8
untuk sejam. Dan kedua, cuti tahunan sebanyak 20 hari untuk setahun. Nama kita tahunan kan. Untuk ketiga, rehat untuk solat waktu, untuk setiap kali masuk waktu. Dan keempat, kursus baking sambil bekerja. Maksudnya kita sambil bekerja, kita ajar teknik-teknik yang advance kepada mereka. Dan yang terakhir, kelima, bonus berdasarkan prestasi bulanan, bukan tahunan ya, bulanan. Seterusnya iaitu 4.4, kos perbelanjaan lain. Okey, senarai harga peralatan dan kelengkapan. Dan di kanan saya ni adalah senarai jenis-jenis barang yang saya beli, kelengkapan untuk bisnes saya. Lihatlah. Kalau nak lihat dengan lebih lanjut, boleh press the pause. Selepas itu, iaitu 5.0, rancangan operasi. Senarai jenis produk yang saya ada ni, seperti yang dalam jadual ni. Untuk kek tempahan, harga jualan yang telah saya tetapkan ialah RM40 hingga RM200. Manakala roti kosong RM3, roti kacang hitam RM4, kek butter RM20, kek red velvet RM40, dan yang selain tu ada dalam jadual ni. Untuk 5.2, iaitu proses pengeluaran atau jualan. Proses ini adalah untuk menempah kek sahaja. Okay, yang pertama, pelanggan mengetahui tentang perniagaan tu. Memanglah kena tahu dulu perniagaan ni. Okey, sekarang dia ada 2 cabang, iaitu pelanggan menelefon untuk membuat tempahan, rundingan harga, penetapan tarikh untuk ambil tempahan kita. Dan yang terakhir, pemeriksaan barang tempahan yang kita akan ambil. Lepas tu pembayaran mesti dilakukan. Dan yang terakhir, proses pengambilan barang dan penghantaran barang. Okey. Dan ini adalah carta alih dia. Okey, lihatlah. Saya akan bagi ruang kepada anda untuk melihat. Okey. Itulah carta alih dia. Untuk 5.3, waktu operasi perniagaan. Hari Ahad hingga hari Rabu, 9 pagi hingga 9 malam. Khamis, 9 pagi hingga 7 malam. Jumaat hingga Sabtu cuti. Untuk 5.4 pula, kedudukan tapak perniagaan. As you can see, tapak perniagaan tu berada di sini. Untuk 5.5, susun atur ruang operasi. Okey, di sini dalam gambar ni ia tunjuk main bakery area, office area, storage, utility room and also bathroom. Okey, seterusnya keperluan bahan mentah, kos bahan mentah dan kos perbelanjaan operasi. Dan ini adalah senarai dia, senarai bahan mentah untuk bisnes Suribix ni. Seterusnya 5.62, kos perbelanjaan operasi perniagaan. Di sini menunjukkan perkara-perkara yang ada dalam perniagaan ni, iaitu gaji dan imbuhan, KWSP, perkeso, sewa tapak, fee pendaftaran SSM dan lain-lain lagi.
Anda boleh lihat dalam jadual itu sendiri selebihnya. Seterusnya 5.7, pengurusan sumber fizikal dan sumber teknologi. Ini menunjukkan senarai bahan-bahan berteknologi lah, contohnya oven, pengadu roti, display roti dan cookies dan tray dan lain-lain lagi ada dalam tu. Anda boleh lihat dalam jadual tu juga. Selepas itu kita akan berat ke 5.7.2, iaitu tanggungjawab pekerja di dalam operasi perniagaan ni. Okey, untuk pengurus yang memastikan Suri Bakes SDN BHD ni diselenggara setiap bulan mengikut jadual penyelenggaraan yang ditetapkan. Manakala penghias kek pula memastikan dapur sentiasa dalam keadaan selamat. Dan terakhir, pembuat kek memastikan bahan yang digunakan berkualiti. Dan yang terakhir, pembuat roti ni memastikan roti lembut, menjaga kaunter dan mengira hasil jualan sebelum serahkan wang tu kepada pengurus. 6.0, rancangan pemasaran. Dalam rancangan pemasaran ni, dia mempunyai 4 strategi. Contohnya kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Dan dalam jadual ni menunjukkan strategi saya, rancangan pemasaran saya di sini. Kita bergerak ke 6.2, iaitu analisa pasaran. Sekarang jadual jualan dan untung dari April 2020 hingga Mac 2021. Dan ini jadual menunjukkan jualan terus daripada bakery, tempahan, untung untuk bulan April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Kini kita hampir berada di penghujungnya. Kita akan teruskan dengan 7.1, iaitu penyata kewangan performa. Dalam penyata ini menunjukkan kos pengeluaran, belanja pemasaran dan juga lain-lain perniagaan. Dan seterusnya iaitu proforma kunci kira-kira. Dalam proforma kunci kira-kira ni terdapat aset bukan semasa, aset semasa, equity pemilik dan juga liability bukan semasa. .2 pula, penyata aliran tunai. Okey. Dalam jadual ni menunjukkan baki awal bulan, penerimaan tunai modal, pinjaman berpenggal, jualan dan jualan. Okey, saya ambil data ni untuk 3 bulan sahaja. Okey, seterusnya pembayaran tunai, belanja organisasi, gaji dan upah, kadar bayaran, sewa dan juga petrol. Ini pun sama, ambil 3 bulan, iaitu bulan April, Mei dan Jun. Seterusnya, belanja operasi, iaitu kadar bayaran, sewa, insurans, bahan mentah dan juga pembungkusan. Okey, seterusnya sekali lagi, belanja pemasaran, iaitu promosi, gaji dan juga komisen. Belanja kewangan, faedah pinjaman, pokok pinjaman, bayaran sewa untuk 3 bulan ni. Aset tetap, iaitu lengkapan dan kelengkapan, mesin dan peralatan. Okey, yang terakhir iaitu lain-lain perbelanjaan. Dalam lain-lain perbelanjaan ni terdapat pendaftaran perniagaan, lesen dan juga permit. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.